Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas ni, seperti biasalah, cikgu nak tanya kamu. Kamu nampak kan slide yang cikgu tayangkan ni? Okey. Okey, semua nampak Okey. Boleh tak? Okey, kamu tengok dekat gambar yang nombor 1 ni. Kamu nampak? Okey. Okey, gambar nombor 1 ni, kamu rasa ni gambar apa ni? Gambar siapa? Boleh tak yang bagi tahu cikgu? Gambar nombor 1 ni. Okey, gambar yang tak apa. Gambar yang nombor 1 ni adalah merupakan gambar Maharaja Cina. Okey, kalau kita lihat dekat gambar yang nombor 2. Okey, kamu tengok gambar nombor 2 ni. Okey, kamu rasa ni tulisan apa ni? Okey, tulisan Cina Okey. Berdasarkan pada gambar kedua-dua ni, topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkenaan dengan 7.2 iaitu Tamadun Cina. Okey. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini yang ingin cikgu mahu kamu capai atau yang kamu perlu tahulah apa yang perlu kamu capai terhadap pengajaran kita pada ini. Okey, yang pertama adalah mengetahui lokasi tamadun Cina. Dan yang kedua adalah menganalisis perkembangan tamadun Cina. Maknanya objektif kita ada dua. Yang pertama mengetahui lokasi dan yang kedua adalah menganalisis perkembangan dekat tamadun Cina. Okey. Okey, untuk pengenalan dia. Okey, sebelum ini kita telah pun mempelajari peningkatan yang berlaku dalam tamadun India melalui peluasan kuasa. Sebab apa? Topik yang sebelum ni kita belajar tentang tamadun India kan. Kita belajar tentang peluasan kuasa mereka. Ada dua. Yang pertama melalui fizikal iaitu perang dan yang kedua adalah melalui keagamaan. Okey, tamadun Cina juga telah menunjukkan peningkatan yang begitu mengagumkan dalam pelbagai bidang iaitu pemerintahan dan pentadbiran, sistem ekonomi, teknologi, intelektual dan pendidikan. Okey. Aspek pendidikan mengalami peningkatan yang pesat semasa zaman pemerintahan dinasti Qing dan dinasti Han. Okey, kamu kena tahu bahawa dekat tamadun Cina ni mereka lebih memberatkan kepada aspek pendidikan dan kamu perlu tahu juga maknanya dekat tamadun Cina ni ada dua dinasti yang terkemuka lah, iaitu yang pertama adalah dinasti Qin, yang kedua adalah dinasti Han. Okey, pendidikan menjadi asas penting dalam kemajuan yang dicapai oleh tamadun Cina hingga membolehkannya menjadi antara tamadun teragung di dunia lah. Okey, pendidikan tu yang menjadikan tamadun Cina ni menjadi tamadun yang teragung di dunia. Okey, kita lihat kepada objektif yang pertama dan kedua sekali. Okey. Tamadun Cina pada era peningkatan ini masih lagi muncul di sekitar lembah sungai Wanghe. Maknanya dekat tamadun Cina ni mereka punya tempat pendudukan tu adalah dekat lembah sungai Wanghe. Kalau macam dekat tamadun India dekat lembah sungai Indus kan, lembah sungai Indus. Kalau dekat tamadun Cina ni lembah sungai Wanghe. Okey. Kawasan yang subur serta kedudukannya yang strategik menjadikan lembah sungai Wanghe sebagai kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat kerajaan seperti pada zaman dinasti Qing dan dinasti Han. Okey, sebab apa lembah sungai Wanghe ni dipilih sebagai pusat kerajaan? Sebab kawasan yang subur dan kedudukan dia yang strategik, iaitu dekat dengan lembah sungai Wanghe. Jadi mereka dapat melakukan aktiviti pertanian mereka dah. Okey. Yang warna hijau ni kalau kamu nampak adalah merupakan dinasti Qin. Okey, itu adalah tempat kawasan pemerintahan dinasti Qin. Okey.
ketika ini dinasti Qing muncul sebagai kerajaan paling utama di China semasa pemerintahan Raja Zheng, yang kemudiannya memakai gelaran Maharaja Shi Huangdi. Okey, yang pertama ni kita baca tentang dinasti Qing. Okey, dinasti Qing ni dia adalah merupakan kerajaan paling utama dekat China lah, yang awal. Okey, lepas tu dia punya pemerintah nama dia adalah Raja Zheng. Lepas tu Raja Zheng ni lepas dia menukar nama menjadi nama Maharaja Shi Huangdi. Okey. Kerajaan ini berpusat di Qiangying. Okey, kamu kena tahu bahawa kerajaan dinasti Qing ni dia punya pusat dia, maknanya Maharaja Shi Huangdi tu dia duduk dekat nama tempat tu ialah Qiangyi. Okey, dinasti ini wujud antara tahun 221 sebelum Masihi hingga tahun 206 sebelum Masihi dan mempunyai wilayah yang luas meliputi bahagian utara sehingga ke Gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Okey. Dekat kanan ni, ni adalah merupakan ilustrasi Maharaja Shi Huangdi ya. Okey. Maharaja Shi Huangdi merupakan pemimpin dinasti Qing yang menjaya menyatukan China. Okey, maksud dia dekat sini, China ni pada asalnya dia bukan sebuah negara tau. Dia macam satu kawasan yang kita panggil China. Lepas tu setiap tempat-tempat tu dia ada pemerintah sendiri. Tapi pemerintah yang paling berjaya yang untuk menyatukan seluruh China ni untuk membuatkan satu empire China ni, yang nama dia adalah Maharaja Shi Huangdi. Dia yang main peranan dalam menyatukan untuk membentuk sebuah empire China lah. Okey, kestabilan dalam bidang politik yang wujud pada zamannya telah membolehkan peningkatan berlaku dalam bidang ekonomi dan sosial. Okey. Okey, dinasti Qing digantikan oleh dinasti Han. Okey, tadi kita baca tentang dinasti Qing kan. Okey, lepas tu dia telah bertukar kepada dinasti Han. Okey, antara tahun 206 sebelum Masihi hingga 220 Masihi. Okey, dinasti ini diasaskan oleh Liu Bang yang kemudiannya memakai gelaran Maharaja Gaozu. Okey, tadi macam dekat dinasti Qing tadi, dia punya pengasas dia nama dia Raja Zheng. Lepas tu dia tukar kepada Maharaja Shi Huangdi kan. Kalau untuk dinasti Han ni, pengasas dia nama dia Liu Bang. Dan lepas tu dia jadi Maharaja, dia tukarlah nama dia jadi gelaran Maharaja Gaozu. Okey, dinasti ini berbentuk empire yang luas meliputi utara China yang dekat belah atas ni. Okey, ni utara China. Sepadan Vietnam di sebelah selatan. Okey, sebelah selatan berada di bawah. Okey, kamu boleh tengok dekat cikgu punya slide tu. Okey, dan bahagian utara di Korea di sebelah timur. Okey, kat sini Korea. Kat sebelah sini yang kecil yang putih ni ni adalah Korea dan Turkestan di bahagian barat. Okey, mana dekat sini. Okey, tu adalah merupakan kawasan untuk pemerintahan dinasti Han. Okey. Dinasti ini terbagi kepada dua tahap, iaitu Han awal antara tahun 206 sebelum Masihi hingga 8 Masihi dan Han akhir antara tahun 25 Masihi hingga 220 Masihi. Okey, maknanya untuk dinasti Han ni dia ada dua kerajaan lah, tapi dia still panggil Han juga, iaitu yang pertama adalah dinasti Han awal dan yang kedua adalah dinasti Han akhir. Okey, ketika zaman Han awal, pusat pemerintahan dia terletak di Luoyang. Kalau dinasti Qing tadi dia terletak dekat Jiangyin. Okey, kalau untuk Han awal ni dia punya pusat pemerintahan dia terletak dekat kita panggil Luoyang Okey. Dinasti Han telah menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan. Okey, bidang perdagangan ni kamu tahu bidang berniaga lah dari satu tempat ke satu tempat. Tu namanya berdagang melalui pembukaan laluan sutera. Okey, lepas ni cikgu akan terangkan apa tu laluan sutera. Dan lepas tu perkembangan dalam bidang pentadbiran dan bidang sosial. Okey, ketika zaman pemerintahan Maharaja Hang Wudi, okey, ini adalah merupakan salah satu maharaja yang termasyhur lah untuk dinasti Han ni, yang memerintah antara tahun 140 sebelum Masihi hingga 87 sebelum Masihi. Okey, dekat sebelah kanan ni ni ilustrasi Maharaja Hang Wudi. Okey.
Okey, laluan sutera, tadi. Laluan sutera merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia melibatkan China hingga ke Empire Rom. Okey. Empire Rom ni dia terletak dekat Eropah ataupun kita sekarang ni kita panggil negara tu negara Itali. Okey. Laluan sutera ni yang kalau kamu tengok dekat dalam slide ni yang warna merah. Okey ni adalah merupakan laluan sutera. Okey, yang ini adalah merupakan Empire Rom tu. Okey, yang ini adalah dekat dengan negara China. Okey. Laluan sutera ni adalah merupakan laluan perdagangan mereka mereka sepanjang mereka melalui laluan sutera ni mereka berdagang dekat setiap kawasan ni. Contoh dekat Dunhuang, dekat Kashgar, Merv, Damsyik dan akhirnya sampai ke Konstantinopel. Okey, itu ada merupakan laluan sutera. Okey. Dinasti Han juga terkenal kerana melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam sebagai daripada perkembangan dalam sistem pendidikan. Maknanya untuk kita menjadi pegawai awam dekat masa dinasti Han ni, sistem pendidikan tu dia amat penting lah untuk melantik pegawai perkhidmatan awam. Okey, itu adalah untuk dinasti Han. Okey, ada tak pertanyaan mengenai pembelajaran kita yang cikgu mengajar tadi, yang sebentar tadi? Okey, ni cikgu terangkan secara ringkas sebelum kita masuk ke aktiviti kita. Okey, apa yang kita tahu untuk kita punya tajuk pada hari ini adalah tentang mengenai tamadun Cina, iaitu kita akan mengetahui tentang lokasi dan perkembangan. Okey, untuk tamadun Cina ni macam kalau kita tahu untuk tamadun India ni, dia ada lebih kepada perluasan kuasa kan. Yang pertama melalui fizikal, lepas tu peperangan, yang kedua adalah melalui keagamaan. Okey, kalau dekat Cina ni dia lebih macam memeratkan lebih kepada sistem pendidikan. Okey, mereka punya untuk persuasi mereka. Okey, lepas tu yang apa yang kita tahu untuk dekat tamadun Cina ni, kita kena tahu ada dua dinasti. Yang pertama adalah dinasti Qin dan dinasti Han. Okey, disebabkan pendidikan menyebabkan tamadun Cina ni menjadi salah satu tamadun yang teragung di dunia. Okey, lepas tu kita lihat lokasi tamadun Cina ni dia terletak dekat lembah sungai Wanghe. Okey, sebab apa sungai Wanghe? Mereka tinggal dekat sungai Wanghe sebab tanah dia yang subur dan kedudukannya yang strategik, yang menjadikan lembah sungai Wanghe ni menjadi pusat kerajaan kepada dinasti Qin dan dinasti Han. Okey, lepas tu kita lihat dekat dinasti Qin yang pertama. Kita tengok dinasti Qin yang pertama, dia punya pengasas dia pada awalnya nama dia Raja Zheng. Lepas tu dia menukar namanya sebagai Maharaja Shi Huangdi. Okey, sebab apa dia tukar Maharaja Shi Huangdi? Selepas dia telah menyatukan ke seluruh China. Okey, dan pusat pemerintahan dia terletak dekat Qianying. Okey, lepas dinasti Qin ni dia telah mewujudkan kestabilan politik dan membolehkan peningkatan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Okey, lepas dinasti Qin, lepas tu kita tengok pula ada dinasti Han. Okey, dia menggantikan pemerintahan dekat tamadun Cina ni. Okey, dinasti Han ni. Okey, pengasas untuk dinasti Han ni nama dia Liu Bang, dan lepas dia dah memerintah tamadun Cina ni, dia tukar kepada nama Maharaja Gaozu. Okey. Lepas tu kita perlu tahu dinasti Han ni dia terbagi kepada dua fasa lah. Yang pertama dinasti Han awal dan yang kedua adalah dinasti Han akhir. Dan pusat pemerintahan untuk Han awal ni terletak dekat Luoyang. Kita panggil nama dia Luoyang. Okey, lepas tu wujudnya individu yang bernama Maharaja Hang Wudi yang memain peranan dalam
dinasti Han lah, membawa kepada perkembangan kepada dinasti Han, iaitu dengan pembukaan Daluan Sutera. Okey, kita tengok apa tu Daluan Sutera. Daluan Sutera ni adalah merupakan daluan perdagangan daratan, okey, yang terpanjang di dunia, melibatkan China hingga ke Rom, sampai ke benua Eropah. Okey, lepas tu dinasti Han juga dia terkenal dengan melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan. Maknanya dalam melantikkan pegawai perkhidmatan awam, mereka melalui perkembangan dalam sistem pendidikan. Okey. Itu untuk kita punya pembelajaran kita. Lepas tu kita akan masuk dekat kita punya aktiviti. Di bahagian aktiviti, okey, apa yang cikgu nak, kamu nampak kan yang slide dekat yang cikgu tunjuk ni? Okey. Okey, dia punya tugasan dia adalah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, lepas tu dia ada 5 kan? 5 bulatan tu. Lepas tu dekat soalan tu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soalan tu. Okey, cikgu nak kamu nak kamu masukkan bulatan tu dekat ruangan kosong tu. Boleh? Okey. Sekarang dah pukul 10.51. Pukul 11.05 kita bincang untuk jawapan kita punya latihan ni. Boleh? Faham tak? Boleh kelas? Kita bincang kita punya jawapan ni pukul 11.05. Okey. Okey, untuk jawapan ni kamu boleh rujuk buku teks yang topik dia Tamadun Cina tu. Muka surat 144 rasanya. Kamu boleh ni rujuk untuk jawapan aktiviti kita ni.
Okey, tak apa, tak apa. Sekarang ni kita dekat ni, bahagian latihan. Okey, kamu boleh buat latihan yang kamu nampak tu. Okey, kamu boleh ni. Latihan ni kamu boleh rujuk dekat buku teks. Tajuk dia Tamadun Cina. Muka surat 144. Pukul berapa tadi? 11.05 minit kan? 11.05 minit kita bincang. Okey.
Okey. Okey, jam dah tunjuk pukul 11.96 minit lah. Okey, sekarang ni masa untuk kita bincang untuk jawapan latihan kita. Okey. Jadinya, okey. Cikgu akan baca soalan. Jadi kamu boleh tulis jawapan dekat ruang chat. Nanti keluar, nanti cikgu baca Okey. Okey, cikgu baca untuk soalan yang pertama. Okey, kawasan tempat kosong yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan bagi dinasti Qing dan dinasti Han. Kamu rasa tu apa? Yang mana satu tu? Sekejap. Okey, apa satu? Okey, lembah Sungai Wanghi. Okey. Lembah Sungai Wanghi. Okey. Betul, jawapan pertama lembah Sungai Wanghi. Okey. Soalan nombor 2. Dinasti Qing muncul sebagai kerajaan paling utama di China. Kerajaan ini berpusat dekat kawasan apa nama dia? Okey, Qianying. Okey. Okey. Okey, Qianying. Okey. Soalan yang ketiga. Dinasti ini diasaskan oleh tempat kosong yang kemudiannya memakai gelaran Maharaja Gaozu. Siapa nama dia? Individu tersebut. Okey, Safwan kata Liu Bang. Okey, PUBG Man YouTuber ni cikgu tak tahu apa nama. Okey, Firdaus pun kata Liu Bang. Okey, jawapan dia memang Liu Bang. Nama PUBG ya. Okey. Soalan nombor 4. Ketika zaman Han awal, pusat pemerintahan terletak dekat mana? Dia punya pusat pemerintahan ni. Okey, Safwan kata Loyang, Maria kata Loyang. Okey. PUBG Man pun kata Loyang. Okey, jawapan ni memang Loyang pun. Okey, soalan yang terakhir, soalan yang kelima. Tempat kosong merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia, melibatkan China hingga Empire Rome. Siapa buat ni? Tak apa. Mereka Empire. Kalian Sutra. Mana ada Kalian Sutra? Laluan Sutra. Okey, Laluan Sutra lah kan. Nah, lautan. Bukan lautan, laluan. Kalian bukan. Kalian. Kenapa kalian pula? Laluan. Kau tak nampak kan? Cikgu besar kan? Oh, typo. Okey, tak apa. Okey, Laluan Sutra Okey. Oh, keyboard lay. Okey, tak apa. Faham. Okey, kita punya latihan. Okey, yang pertama tadi jawapan dia adalah lembah Sungai Wanghi. Yang kedua itu pusat pemerintahan dinasti Qing adalah Qianying. Okey, kalau untuk soalan ketiga, Liu Bang, okey, dia tukarkan nama sebagai Maharaja Gaozu. Dan soalan keempat, ketika zaman Han awal pemerintahan terletak dekat Loyang. Dan soalan kelima, okey, tempat kosong merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia, melibatkan China hingga ke Empire Rome, iaitu laluan Sutra. Okey, ni kita dah habis untuk kita punya latihan. Okey, ada tak sebarang pertanyaan yang nak tanya cikgu? Apa-apa ke? Tak kisah apa-apa pun. Tak ada. PUBG Man memang semua tak ada. Safwan pun sama je. Okey, tak apa. Okey,
apa yang cikgu nak tahu, okey, ni cikgu imbas secara ringkas je. Sebab ada yang tadi ada yang ni. Sebab ada yang baru masuk tadi tu. Okey, apa yang cikgu imbas cikgu ringkas okey, apa yang kita belajar pada hari ini yang cikgu nak kamu tahu, kita belajar tentang tamadun Cina sebab sambungan lepas tamadun India tadi. Okey, dia betul kita bina kepada tamadun Cina. Okey, apa yang cikgu nak kamu tahu pada hari ini, apa yang kita belajar itu tentang, yang pertama adalah tentang lokasi, dan yang kedua adalah tentang perkembangan yang berlaku dekat tamadun Cina. Okey, lepas tu kita tengok cikgu lupa pula pasal kan. Okey, apa yang cikgu nak, okey, dalam pengenalan dia, seperti kita tahu kalau untuk tamadun India ni, dia mempeluangkan dengan mempeluangkan kuasa mereka lah untuk dekat untuk berlakunya peningkatan mereka. Tapi dekat tamadun Cina ni dia lebih kepada sistem pendidikan, dia lebih berat kepada sistem pendidikan. Okey, lepas tu apa yang kita tahu aspek pendidikan ni, okey, telah mewujudkan dua dinasti lah. Iaitu yang pertama yang kamu kena tahu itu dinasti Qing dan dinasti Han. Lepas tu pendidikan menjadi asas penting. Okey, maknanya kalau yang kamu tahu Cina ni apa pun dia lebih beratkan kepada pendidikan. Kalau macam dekat tamadun India tadi yang kamu perlu tahu dia lebih kepada perluasan kuasa. Okey, secara fizikal perang ataupun secara keagamaan. Okey, lepas tu apa yang kita tahu, okey, lokasi. Okey, sebab tu objektif yang pertama kita lokasi untuk tamadun Cina ni dia terletak dekat lembah sungai, kita panggil sungai Wanghe. Okay, sebab apa sungai Wanghe ni? Yang pertama sebab dia subur, yang kedua adalah dia strategik. Iaitu yang dia strategik. Jadi sungai Wanghe ni dia dipilihlah sebagai pusat pemerintahan untuk dua dinasti yang terpenting tadi yang kamu tahu, iaitu dinasti Qing dan dinasti Han. Okey, yang lepas tu kita akan tengok dekat perkembangan. Okey, perkembangan ni kita kena tahu ada dua dinasti. Yang pertama yang kita kena tahu adalah dinasti Qing. Dinasti Qing ni dia punya pengasas nama dia Raja Zheng. Lepas dia dah menguasai tamadun Cina ni, dia tukar kepada nama dia Maharaja. Okey, dia lebih berkuasa kan, dia akan letak gelaran dia jadi Maharaja untuk Cina ni. Okey, untuk pusat pemerintahan dia adalah untuk dinasti Qing ni terletak dekat Tianjin. Okey. Lepas tu dia sebab apa Raja Zheng ni tukarkan nama dia kepada Maharaja Shimohandi ni, sebab dia telah berjaya menyatukan seluruh Cina. Okey, sebelum yang kita tahu Cina ni dia punya kawasan tu dia macam tempat kawasan ni pemerintah dia lain, raja dia lain, tempat ni dia punya raja lain. Okey, jadi dengan adanya individu yang bernama Raja Zheng ni, dia telah berjaya macam menguasai seluruh tamadun Cina ni. Dia tukarkan nama dia yang lebih nampak gah lah, jadi kepada Maharaja Shimohandi. Okey, lepas dalam Maharaja Shimohandi ni dia telah berlaku peningkatan dalam ekonomi. Okey, kamu tahu ekonomi tu apa kan? Macam perniagaan semua. Okey, ekonomi dan sosial. Itu tentang interaksi antara manusia. Okey. Lepas tu kita untuk perkembangan yang kedua kamu kena tahu, iaitu kita belajar tentang dinasti Qing yang menggantikan pemerintahan selepas dinasti Han. Dia menggantikan kawasan untuk dinasti Qing. Okey, untuk dinasti Han ni dia punya pengasas dia adalah Liu Bang. Lepas tu dia berjaya menguasai Cina ni. Okey, macam tadi Raja Zheng tu ditukarkan nama dia. Liu Bang ni pun ditukarkan nama dia kepada Maharaja Gaozu. Okey. Lepas tu yang kamu perlu tahu untuk dinasti Han ni dia ada dua fasa. Yang pertama adalah fasa yang kita panggil dinasti Han awal, yang kedua adalah dinasti Han akhir. Okey, untuk dinasti Han awal ni dia punya pusat pemerintahan dekat Loyang. Kalau untuk dinasti Qing tadi dia punya pusat pemerintahan dia terletak dekat Tianjin. Okey, lepas tu untuk dekat dinasti Han ni, okey, kamu kena tahu ada individu yang termasyhur lah yang membawa perkembangan atau kemajuan dekat dinasti Han ni yang bernama Maharaja Hangudi. Betul, kita tengok apa dia punya perkembangan yang telah bawa itu tentang pembukaan laluan sutera. Okey, apa yang kita tahu, laluan sutera ni adalah merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia yang bermulanya daripada China sehingga ke Empire Rome. Okey, kamu tahu Empire Rome tu dekat mana? Empire Rome tu dekat sekarang ni kita panggil negara Itali. Okey, lepas tu untuk dinasti Han awal ni, untuk perkembangan dia
wujudnya sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam. Itu melalui sistem pendidikan. Mereka lebih kepada yang cikgu cakap tadi kan. Untuk tamadun Cina ni, mereka dalam melakukan apapun permintaan atau pentadbiran, apa perdagangan semua, lebih kepada sistem pendidikan. Okey, itu untuk cikgu terangkan secara ringkas pada hari ini. Okey. Okey, kamu pastikan kehadiran kamu tulis dekat dalam grup online tu pun kamu kena tulis. Yang dekat ruangan chat ni pun kamu kena tulis. Untuk cikgu tik lah. Okey, tak ada apa-apa soalan untuk kelas hari ni. Oh, Naufal nama dia, Pak Jimat ni. Okey. Alright. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada kamu semua sebab berjayalah join kelas cikgu. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa untuk kelas minggu hadapan. Okey, sekian, terima kasih. Bye. Ya, terima kasih. Mana tekan ni?